Hai kawan-kawan, saya nak kenalkan, ini adalah kawan saya, nama dia Atira, rajin tak dia? Dan ini pula saya, nama saya Siti Aisyah. Cari apa tu? Jalan kehidupan ke? Dan Ayu, Ayu ni bukan dalam cerita Piramid, tapi nama dia memang Ayu. Tapi Ayu tak? Dan ini Aina. Aina ni cari apa tu? Jodoh ke? Nama dia Fatin. Jamil tak? Dan last sekali nama dia Liana. Teman apalah tu. Tapi cerita ni bukan sampai kat sini. Saya nak korang enjoy for next video. Pada 14 Mei 2023, kami 6 sekawan dijemput oleh MRA iaitu Malaysia Relief Agency ke rumah perkampungan orang asli yang terletak di Puchong. Dengan bantuan Miza Ima sebagai National Operation Executive di MRA yang mengalu-alukan kedatangan kami untuk sama-sama menjayakan rumah terbuka MRA yang terletak di perkampungan orang asli, siapa sangka di kawasan tengah bandar terdapatnya satu perkampungan yang aman dan damai. Rumah terbuka yang dianjurkan oleh pihak MRA merupakan salah satu program yang diadakan pada Hari Raya. Suasana yang riuh rendah membuatkan kami tidak kekok untuk berinteraksi bersama ahli MRA dan penduduk di situ. Inilah keadaan waktu kita rewang kat sini. So, diorang akan sediakan makan sini pukul 12. Diorang makan kat depan ni kak? Diorang makan kat ni? Depan dekat kemah ni, bawah kemah tu diorang akan makan setelah makan tengah hari. So, apa yang saya dengar, ayam masak merah, dayam, soto, tengok tu, dia segar kali. Hidangan yang disediakan seperti nasi minyak, ayam masak merah, dalca, bihun sup dan terdapat pelbagai hidangan yang disediakan. Orang kata rewang dekat situ sangat menyeronokkan. Pasukan MRA menyediakan makanan untuk penduduk sejumlah 400 orang. Melalui sesi temu bual penduduk kampung di situ, mereka mengatakan terdapat 80% yang beragama Islam dan selebihnya tiada agama. Itu yang masak malam. Jadi lepas pukul 12 ada makanlah. Lepas makan tu ada aktiviti lain. Kemas tak ada aktiviti lain lah. Start. Dalam pasangan tak ada. Sebab ada sambutan raya kan. Sambutan raya. So kita makan-makan jamuan raya. Okey, sekarang kita berada di kampung orang asli dekat Puchong. Kenapa kita buat kat sini? Sebab kita dah sampai sini kan. So, kita kenalah ronda kampung sejuk. Penempatan kampung orang asli dekat sini. Kalau korang boleh lihat di sini dengan rumah-rumah kayu. So boleh katakan dekat sini hidup mereka sederhana. Perkampungan mereka sangat harmoni. Jom. Syahrizal Azwan yang merupakan Setiausaha Agung Malaysia Relief Agency merangkap CEO Ketua Pegawai Eksekutif kepada MRA. Boleh doktor terangkan sikit, sebar sikit
latar belakang tentang MRA? MRA ialah sebuah organisasi bantuan kemanusiaan yang ditubuhkan pada tahun 2009 di bawah yayasan ataupun Akta Amanah, di mana kita berdaftar di bawah Jabatan Perdana Menteri di bahagian hal ehwal undang-undang. Jadi MRA telah ditubuhkan sejak tahun lebih kurang 13 tahun dan kita bergerak dalam negara dan juga luar negara. MRA adalah sebuah organisasi yang berdaftar juga di bawah UN ECOSOC, United Nations of Economic Social Consultation Council, dan kita adalah juga sebuah badan yang berdaftar di bawah FIMA, Federation of Islamic Medical Association, di seluruh dunia lah. Itu untuk international organisation, dan juga kita juga adalah di bawah ADRRN, Asian Disaster Response and Disaster Reduction and Response Network. Okey doktor, boleh doktor berkongsi bersama kami tentang matlamat, visi dan misi MRA untuk rakyat Malaysia? Bukan bertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan di dalam negara dan juga di luar negara. Kita laksanakan ada 6 pillars utama, antaranya adalah program-program perubatan yang melibatkan bencana. Jadi kita akan hantar bantuan-bantuan bencana tidak kira dalam negara dan juga luar negara. Antara yang paling penting dalam negara kita ni adalah bencana banjir. Di luar negara kita ada program-program yang bersifat bantuan bencana seperti bantuan taifun ataupun taufan, bencana seperti banjir besar di Pakistan, dan juga armed conflict. Armed conflict ni konflik bersenjata, mana kita bantu mereka yang memerlukan di kawasan-kawasan yang ada konflik, contohnya di Syria dan juga di Yaman, juga di Palestin. Jadi ini adalah antara program-program yang kita laksanakan. Yang 6 pillars tersebut saya sebutkan adalah antaranya adalah bantuan perubatan. Yang kedua, bantuan berbentuk bantuan pendidikan. Kita ada bantuan shelter. Shelter ni rumah perlindungan lah. Jadi kita ada shelter seperti mereka yang nak pulang daripada mangsa perang seperti Syria, kita bangunkan rumah perlindungan, dan juga bangunan mereka yang terkena bencana, kita bangunkan semula rumah-rumah yang telah roboh akibat gempa bumi sebagai contoh, dan tsunami. Itu contoh lah. Program education ataupun maksud sepanggil bencana risk reduction, kita mengajar ataupun memberi awareness kepada anak-anak muda seperti student-student UKM sebagai contoh, bagaimana untuk menghadapi situasi bencana. Ini satu program yang kita katakan disaster risk reduction. Itu adalah antara matlamat kita lah. Sampai itu ada juga program-program lain seperti water and sanitation. Kita bangunkan telaga-telaga besar untuk bantu mereka yang memerlukan di kawasan-kawasan yang kurang air seperti Yaman sebagai contoh. Kawasan di Yaman mereka terpaksa berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk mendapatkan air. Kita siapkan satu telaga khas, di mana telaga ini dia boleh menghasilkan beribu-ribu liter air untuk keperluan orang di Yaman dan juga di Palestin. Kita juga membantu mereka yang memerlukan, tidak kira dalam negara dan juga luar negara. Di Malaysia kita membantu mereka yang memerlukan di bawah golongan asnaf yang disebutkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi MRA dan Jabatan Masyarakat memang bekerjasama rapat. Kita juga di luar bantuan-bantuan seperti golongan pelarian. Ini sebenarnya tak bawah, tidak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi pelarian ni kita ada klinik dan sekolah untuk mereka yang kita bantulah. Sampai itu untuk rakyat Malaysia kita ada kelas-kelas tuition khas untuk mereka ni, yang khas untuk B40 yang keciciran. Kita juga ada program-program sama orang asli, mana orang asli ni kadang-kadang ada keciciran pendidikan, jadi kita buka kelas khas untuk mereka. Dan juga program-program yang bersifat economic empowerment. Kita beri lihat Jabatan Kebajikan Masyarakat dia cuma membantu dalam konteks mungkin bantuan makanan dan sebagainya, tapi untuk MRA kita bantu lebih luas daripada itu, daripada education, bantuan-bantuan makanan juga kita juga membantu dari sudut yang lain seperti bantuan economic empowerment. Setengah NGO mendapat dana daripada masyarakat yang membantu, tapi dari segi MRA sendiri, adakah bantuan itu didapat daripada kerajaan ataupun masyarakat juga? Okey, kita tidak mendapat dana daripada kerajaan. Kita memang totally mendapat dana daripada dua sumber. Mana kita mendapat sumbangan berdasarkan sumbangan orang ramai. Yang kedua, kita mendapat dana daripada korporat ataupun syarikat. Jadi ada syarikat-syarikat yang ingin menghantar bantuan
sumbangan kita terima dengan sebaiknya. Dan untuk makluman semua, MRE adalah sebuah organisasi bantuan kemanusiaan yang mendapat tax exemption ataupun pengecualian cukai. Jadi dengan itu, segala sumbangan yang disumbangkan kepada MRE mendapat pengecualian cukai khas untuk mereka. Jadi itu sebab mereka menyumbang, antara sebabnya. Jadi siapa saja yang menyumbang, kami alu-alukan kita ada tax exemption khas untuk anda semua. Dan MRE juga berdaftar untuk angkasa. Jadi sesiapa yang ingin buat pemotongan angkasa pun boleh menyumbang kepada MRE untuk melalui potongan angkasa. MRE banyak mengambil inisiatif untuk membantu golongan yang susah. Dan apa cabaran yang paling susah sekali yang MRE pernah hadapi? Cabaran itu memang ada banyak. Antaranya adalah cabaran mungkin sewaktu COVID lah. Waktu COVID kita hantar bantuan. Masalah yang utama adalah kebenaran untuk melepasi sempadan negeri-negeri. Tapi Alhamdulillah MRE berjaya mendapat kebenaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menghantar bantuan-bantuan perubatan yang menyebabkan kita boleh tembus untuk cross negeri. Tapi bila berlakunya COVID, kita ada masalah untuk menghantar bantuan kerana kita kekurangan volunteers. Sebab volunteers sebenarnya takut untuk keluar untuk membantu kerana waktu itu COVID agak luas lah, agak rampant. Jadi masalah volunteers itu juga berlaku. Ada sumbangan barang banyak sehingga penuh dalam gudang, tapi orang tak ada pun menjadi masalah kepada kita untuk kita gerakkan bantuan. Apa matlamat MRE untuk 5 tahun yang akan datang? Okey, kita ada matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk 5 tahun, yang pertama sekali kita nak membangunkan program education MRE yang lebih baik. Untuk makluman, kita ada program-program tuition kita, dan ada sekolah kita, dan kita harapkan mereka ini akan berjaya mendapat pendidikan yang lebih baik selepas daripada pendidikan yang kita sediakan. Dia dapat masuk ke sekolah menengah, kemudian tertiary education, dan kemudian akhirnya berjaya dalam kehidupan kita. Tapi itu mungkin juga sukar kerana kita tahu masalah pendidikan khususnya di golongan pelarian ni, mereka ni tak ada masa depan yang cerah. Golongan lain seperti orang asli dan juga mereka B40s yang kita bantu, kita harapkan mereka akan dapat selain daripada pendidikan yang MRE beri, akan dapat pergi dengan lebih jauh lah. Yang kedua, kita sasarkan adalah dari kita harapkan dana kita akan bertambah dan kita dapat bantu lebih ramai orang, dan juga sukarelawan-sukarelawan kita akan berkembang. Lebih ramai sukarelawan akan bersama-sama dengan MRE supaya kita dapat mengembang dengan lebih besar lagi. Yang ketiga adalah networking kita. MRE ni memang ada networking dalam negara dan luar negara. Cuma kita harapkan jaringan kita tu akan jadi lebih luas, bukan sekadar Asia saja, tapi di luar negara kita dapat lebih ramai jaringan yang kita dapat garap antara negara-negara. Bukan kerana apa, kerana dengan cara itu MRE dapat dikenali kerana kita membawa lambang Malaysia. Kita membawa, kalau kita tengok logo MRE ni, kita ada logo bendera Malaysia. Jadi itu adalah harapan kita. Ya, seterusnya tentulah kita nak program-program yang bersifat komuniti, supaya bila kita dapat laksanakan program komuniti ni, kita dapat bangunkan komuniti menjadi lebih berdaya rintang ataupun resilient. Bencana tersebut dapat dikurangkan, mereka tak rasa terlalu beban dengan bencana, dan mereka dapat laksanakan step-step ataupun langkah-langkah untuk mengelakkan bencana dengan lebih besar lagi. Untuk adik-adik yang masih lagi belajar, join bersama-sama kami, bersama-sama program sukarelawan MRE, bantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah anda akan dapati bahawa ilmu yang anda dapat itu dapat dicurahkan kepada organisasi seperti MRE ini. Apa saja bidang yang anda ada, memang banyak-banyak membantu, dan anda sangat-sangat diperlukan di dalam MRE untuk mencurahkan bakti dan semangat dan tenaga anda sebagai orang muda. Terima kasih. Wih, dah habis kan? Dah. Mesti punya rental dah. Kita tanya diorang. Korang best tak video tadi? Kalau best, bagi thumbs up. Korang hope korang enjoy tau kita punya video. Okay, ready ya? Ready? Tak!